Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dzakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, perkara yang kelima, pesanan Rasulullah pada hari Tasyrik, muka surat 27. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah lagi di hadapan jamaah pada tanggal 12 Zulhijjah, iaitu hari kedua daripada hari Tasyrik. Ini disebut dengan hari kepala kerana orang-orang Mekah makan kepala binatang yang disembelih pada waktu itu. Tanggal 12 berarti pertengahan daripada hari Tasyrik. Baik, kita sambung pengajian kita dalam kitab pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya. Antaranya disebut oleh Syekh Sa'id Ali Al-Qattani ialah berkenaan pesanan Rasulullah pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik ialah hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari 10 itu dipanggil hari Nahar. Hari 9 dipanggil hari Arafah, Yaumul Arafata, hari wukuf. Baik, hari Tasyrik ialah 11, 12, 13 Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah lagi di hadapan jamaah pada tanggal 12 Zulhijjah. Diriwayatkan bahawa Nabi berkhutbah. Khutbah tu maknanya bercakap di khalayak ramai. Sahabat-sahabat dengar. Maknanya Nabi berkhutbah. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, kita tak bertemu perkataan Nabi berkuliah. Tak ada. Kenapa? Kerana kuliah tu khutbah lah. Makna berkhutbah di hadapan orang ramai. Khutbah tu maknanya bercakap di hadapan orang ramai. Jadi kita malam ni kiranya khutbah jugalah. Khutbah maghrib. Cuma kalau Melayu ni panggil khutbah maghrib pelik lah sikit. Sebab kita cuma tahu khutbah ialah Jumaat, hari raya Aidil Adha, Aidil Fitri. Khutbah solat gerhana matahari, bulan, itu saja. Jadi khutbah ni maknanya berkata dan bercakap di khalayak ramai. Pada hari itu Nabi berkhutbah, dan itu ialah hari pertengahan daripada hari Tasyrik. Maknanya 11, 12, 13. 12 ni tengah-tengah lah pada hari Tasyrik. Dan pada hari itu orang Arab juga namakan dia sebagai hari kepala. Kerana pada hari itu mereka berjamu kepala binatang-binatang korban tadi. Dari Abu Najih yang didengarnya dari dua orang sahabat mengatakan, kami melihat Rasulullah berkhutbah pada pertengahan hari Tasyrik. Ketika itu kami berada di sisi tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkhutbah hampir sama seperti yang diucap pada hari Nahar
di Mina. Hari Nahar tu hari raya korban itu. Jadi kata dia Abu Najih, kami dengarlah pada hari itu Nabi berkhutbah. Nabi masa tu duduk atas unta dia. Jadi tempat tu tinggi, mudah orang dengar. Dan orang pun nampak. Dan lebih-lebih lagi suara Nabi ni, dia kalau duduk dalam majlis Nabi, sejauh mana pun kita duduk, kita akan dengar suara Nabi. Yang duduk dekat tak bunyi kuat, yang duduk jauh boleh dengar. Itu kelebihan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau nak suruh orang jauh dengar, maka orang dekat bingitlah telinga. Kalau orang dekat dengar perlahan, jauh pakai tak dengar terus. Itu kerana ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata Abu Najih, kami dengar daripada Nabi pada masa itu Nabi berkhutbah hampir sama dengan apa yang Nabi ucap dalam khutbahnya pada hari Nahar, yakni pada hari raya korban di Mina hari itu. Dari Abu Nadrah bercerita kepadaku, orang yang mendengar khutbah Rasulullah pada pertengahan hari Tasyrik, katanya Rasulullah bersabda begini. Jadi ini riwayat satu orang kepada Abu Nadrah. Jadi Abu Nadrah ni dapat riwayat pada orang lain lah. Orang tu yang dengar. Dia kata Nabi berkata. Orang tu siapa? Tak tahu, tak sebut nama. Rajulun majhulun, laki-laki yang tak dikenali. Tapi boleh pakai dah riwayat dia, boleh pakai lah. Sebab apa? Yang tak dikenali itu sahabat Nabi, bukan orang macam kita, sahabat Nabi. Jadi walaupun tak dikenali, maka sah untuk diterima perkhabarannya. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu dan bapa kamu adalah satu. Jadi Nabi khutbah, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Walaupun yang duduk depan Nabi itu ialah orang-orang mukmin. Kenapa tak kata ya ma'syarul mukminin, wahai orang-orang yang beriman? Sebab orang kafir tak ada pada hari itu. Nah, ketika Nabi berkhutbah di Mina hari Tasyrik ni, orang kafir tak ada. Tapi mengapa tak sebut ya ayyuhallazina amanu ataupun ya ma'syarul mukminin? Ini ialah kerana pesanan ini umum. Walaupun yang dengar tu orang beriman, tapi nanti Nabi tahu orang beriman itu akan menyampaikan kepada seluruh manusia, maka termasuk yang bukan Islam. Nabi kata apa? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu. Jadi Tuhan kita ni satu. Dalam istilah kita mengaji ilmu tauhid, kita tak panggil satu, kita panggil esa. Esa lain, satu lain. Apa lain dia? Satu itu ialah urutan daripada bilangan. Lepas satu ada berapa? Ada dua. Belum pada satu ada angka dah? Ada, kosong. Kosong tu ada angka, nama benda tak ada, tapi ada angka. Lepas satu apa? Dua. Jadi kalau sebut satu, Allah itu satu, maka bagi Melayu ni kita mengaji sifat 20, bimbang kita faham ada dua, ada tiga. Jadi sebut esa. Esa ni tunggal, makna tak ada angka sebelum, tak ada angka selepas. Itu dipanggil Allah yang esa. Qul huwallahu ahad. Maha suci, katakanlah Allah yang esa. Wala ahadun itu satu. Tapi kita Melayu ni nak memelihara perkara tadilah. Bimbang kita duk faham Allah itu salah satu daripada urutan angka-angka yang ada. Macam contoh Kristian, Allah tu apa? Satu daripada tiga. Kemudian tiga daripada satu. Dia pusing begitu. Jadi Allah itu esa. Dan bapa kamu adalah satu. Bapa ni makna datuk
kejadian kita, iaitu Adam alaihissalam. Jadi satu saja, tak kira kita bangsa apa, agama apa. Sebab tu kalau ada orang tak percaya Nabi Adam itu sebagai datuk kepada asal kejadian manusia, maka mintalah dia cakap, kalau dah kamu tak percaya Adam, siapa asal kejadian manusia ni yang nombor satu, yang mula-mula dicipta? Siapa? Maka tidak ada jawapan kecuali Adam. Kecuali dia tu orang kafir, tak percaya adanya Allah. Sebagaimana kita kata teori Darwin tu. Darwin apa teori ataupun evolution teori tu. Jadi itu memang tak mengaku ada Tuhan. Tapi seluruh agama mengaku bahawa manusia pertama ialah Adam. Semua agama mengaku. Kecuali yang tak ada agama, macam tadi yang etis. Tapi yang ada agama mengaku. Kristian mengaku. Siapa bapa yang pertama kejadian manusia? Adam. Itu Adam. Maknanya dia mengaku tu. Buddha mengaku. Hindu mengaku. Apa lagi? Sikh mengaku. Jadi maknanya itu kejadian yang awal, iaitu Adam. Yang Allah Ta'ala cipta Adam. Wa iz qulna lil wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kepada kamu seorang khalifah. Jadi khalifah. Allah tak sebut lagi nama Adam. Allah sebut peranan dulu. Ini nak tunjuk apa? Nak tunjuk peranan itu lebih penting daripada nama. Peranan tu lebih penting daripada nama. Nama tu nombor dua dah. Sebab tu kita ni sebagai orang yang beriman, kita kena ada peranan, sifat, ciri-ciri mukmin tu dulu. Ada ciri-ciri mukmin. Maka barulah datang nama. Oh, dia ni perangai dia begini, i'tiqad dia begini, maka sungguhlah dia Muslim ataupun mukmin. Itu baru ada nama, baru ada gelaran Muslim atau mukmin. Tapi peranan mana? Sifat tunduk dan beriman kepada Allah. Jadi makna Allah Ta'ala sebut pada malaikat ciri-ciri dia, peranan dia dulu. Peranan manusia makhluk aku nak buat ni apa? Peranan dia khalifah. Maknanya dia sebagai pemimpin kepada alam dan dunia ini, iaitu sebagai pelaksana kepada titah perintah Allah. Itu khalifah. Khalifah ni pelaksana kepada titah perintah Allah Ta'ala. Jadi batu khalifah tu dia tak buat undang-undang sendiri. Dalam negara Islam, undang-undang dah siap, perlembagaan negara dah siap. Siapa yang tukang siap? Allah. Sebab tu Allah tu dipanggil sahibut tasyri', tuan kepada syariat. Syariat tu undang-undang, hukum, hakam, jalan, peraturan hidup, way of life. Itu syariat. Siapa yang tukang buat syariat ini? Allah. Kerana dia sahib, dia tuan kepada syariat. Jadi syariat dah siap, tinggal lagi khalifah tukang laksanakan. Maka kita semua ni sebagai khalifah Allah yang bertanggungjawab melaksanakan titah perintah Allah di atas muka bumi ini. Sebab itu kita tak boleh suka-suka nak halal, suka-suka nak haram, suka-suka nak makruh, suka-suka nak sunat, suka-suka nak harus. Tak boleh. Kita kena ikut ketetapan Allah. Kan itu kejadian datuk kita Adam. Jadi Adam ni dicipta oleh Allah daripada saripati tanah. Daripada tanah saripati itu maknanya ramuan tanah yang terpilih. Jadi adalah banyak itu yang dipilih. Adapun kejadian jin daripada api. Wal janna khalaqna min qablu min naris samum, dan kami jadikan jan, itu datuk segala jin. Sebab tu jangan letak nama kita Jan. Jangan berasa sedap nama Jan, letak nama anak Jan, rupanya bapak jin. Jadi kena rujuk dulu alim ulama, jangan duk pakai kira sedap saja. Jadi siapa bapak kita? Bapak kita Adam.
datuk kita. Datuk jin, jan. Itu datuk jin. Dah iblis tu sebahagian daripada jin. Iblis tu sebahagian daripada jin. Dia bukan bapa segala jin. Dia orang kemudian dah datang. Dia kemudian dah macam Firaun. Firaun tu kemudian dah. Kejadian asal Adam belaka. Maka begitu jin. Maknanya datanglah seekor hak jahat, yang paling jahat, terkenal kejahatannya, iaitu jin daripada yang bernama Azazil. Lalu bila jadi Adam, Allah tukar nama jin hak jahat tadi Azazil, Allah gelarkan dia dengan iblis. Iblis tu pun sifat, iblis tu pun perangai orang apa? Orang yang makhluk yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu dipanggil iblis, yang mal'unah, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi kita boleh sebutlah iblis tu laknat, sebab Allah Ta'ala telah jelas menyebut dia dilaknat. Jadi menyebut dia dilaknat. Baik. Kemudian apa Nabi pesan? Allah Ta'ala Nabi pesan, bapa kamu adalah satu. Ingatlah, tidak ada kelebihan orang Arab dari bukan Arab dan sebaliknya. Tak ada kelebihan. Arab dengan tak Arab tak ada beza. Kerana datuk semua Adam. Jadi datuk kita ni semua Adam. Jadi tak ada kelebihan lah. Lebih kita ni mana kelebihan? Lebih pada takwa. An-nasu min Adam wa Adamu min turabin, la fadla li-arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Manusia daripada Adam, Adam daripada saripati tanah. Tidak ada lebih orang yang berbangsa Arab di atas yang bukan Arab kecuali takwa kepada Allah, kata Nabi. Jadi tak ada kelebihan. Dah tu Nabi berbangga dia berbangsa Arab. Macam mana pula? Bercanggah ke? Tidak, tak bercanggah. Itu nak ceritanya bahawa dan kelebihan kemuliaan yang Allah Ta'ala beri. Contoh kita kata apa? Manusia dengan jin. Manusia dengan jin ni sama-sama makhluk daripada ciptaan Allah. Manusia pun Allah cipta, jin pun Allah cipta. Lepas tu ada jin beriman, ada manusia beriman. Maka manusia beriman dengan jin beriman, mana lebih? Dari segi sifat asal sama, ciptaan Allah. Lepas tu sama-sama beriman, sama lagi. Lepas tu ada lebih pula manusia. Kenapa? Kerana tidak ada di kalangan jin yang dipilih menjadi rasul dan nabi. Di kalangan jin tak ada. Warak macam mana pun tak jadi nabi. Warak macam mana pun tak jadi rasul. Wali ada. Wali di kalangan jin. Tapi begitu kita manusia. Manusia ni asalnya sama daripada Adam. Lepas tu sama pula bila sama-sama beriman. Walaupun bangsa berlainan, sama-sama beriman. Tapi ada pula lebih bangsa, iaitu apabila di kalangan bangsa itu ialah bangsa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Arab terlebih kerana apa? Lebih kerana Nabi Muhammad itu Arab. Itu saja. Tapi kalau dia kafir, tak ada lebih lah. Tak ada lebih lah Arab. Arab macam mana pun tiba-tiba kafir, tak ada lebih. Abu Jahal kafir, itu Arab. Abu Lahab bapa saudara Nabi, bukan setakat Arab, pak saudara Nabi lagi, tapi dah kafir, tak ada lebih, bahkan sangat hina. Maka itulah kedudukan kita. Jadi sebab itu lebihnya Arab itu kerana Nabi berbangsa Arab, lebihnya bahasa Arab kerana Nabi berbahasa Arab. Jadi mana yang dekat dengan seorang yang mulia, maka dia akan menjadi mulia. Macam kita orang hafal Quran, kenapa mulia? Dia hafal Quran kerana dia berdampingan dengan Al-Quran. Jadi asalnya kemuliaan apa? Kemuliaan Quran. Manusia ni neutral asalnya, neutral, kosong. Lepas tu tiba-tiba dia dekat dengan Islam, maka nak meningkatlah darjat dia, meningkat dengan dekat dengan alim ulama, tambah lagi kemuliaan dia. Hafal pula Quran, tambah lagi kemuliaan dia. Tapi hukum asalnya sama saja. Jadi begitulah manusia, tidak ada lebih Arab dan bukan Arab. Jadi tak payah nak jadikan semangat
asabiyah ataupun semangat nasionalisme. Aku Arab, aku mesti betul. Tak ada, tak betul. Itu pegangan tak betul. Jadi cuma berbangga dengan bangsa boleh. Jadikan ideologi tak boleh. Kita bangga bangsa kita Arab, bangsa kita Melayu. Kita jadi Melayu, bangga kita. Itu tak apa. Sekadar bangga kerana apa? Atas pilihan Allah. Allah pilih kita kan, bukan kita pilih nak jadi Melayu. Bukan kita pilih, Allah yang jadi kita Melayu. Lalu atas sifat redha dengan pilihan Allah, kita berbangga dengan pilihan Allah. Berbangga, tapi tidak dijadikan ideologi. Melayu mesti betul, bangsa lain tak betul semua. Tak boleh. Melayu mesti mulia, yang lain hina semua. Tak boleh. Itu dah sama dengan Yahudi. Yahudi kan dia berbangga dengan bangsa Yahudi. Dia kira dia je betul, bangsa lain semua hina, menjadi khadam kepada bangsa Yahudi. Itu pegangan Yahudi, semangat asabiyah keyahudian. Maka kita sekadar bangga bangsa. Jadi itu di antara, jangan sampai bangsa pun kita tak bangga. Itu kita banggalah bangsa. Kita ada tanah air, nama dia tanah Melayu. Kita ada bahasa, nama dia bahasa Melayu. Jadi pertahankanlah. Kan itu semua anugerah Allah. Tanah air kita anugerah Allah. Allah anugerah, sebagaimana bangsa-bangsa lain ada tanah air. Tak ada bangsa tak ada tanah air. Semua bangsa diberikan tanah air oleh Allah. Itu di antara ciptaan Allah. Jadi sebab itu kita berbangga. Pertahankan tanah air, pertahankan bahasa. Bahasa Melayu ni pun hebat. Bahasa Melayu, tapi taklah sehebat bahasa Arab. Tapi dari segi hebatlah bahasa Melayu. Jadi sebab itu kita kena belajar bahasa Melayu. Jangan sampai tak pandai bahasa Melayu. Jangan sampai jadi menteri pun tak pandai lagi bahasa Melayu. Duk rangsangkang, tak erti nak sebut rangsangan. Jadi jangan sampai begitu kita. Dia faham bahasa. Itu dia katakan bahawa memuliakan kejadian Allah Ta'ala. Allah muliakan kejadian. Kemudian kata Nabi lagi, tidak ada kelebihan orang berkulit merah dari kulit hitam dan sebaliknya. Warna kulit, rasial, dari segi bangsa, ras tak ada beza. Warna kulit tak ada beza. Ini tak ada beza. Jadi tak payah sedihlah kita jadi hitam. Orang tu hak tu putih kuning, yang tu putih hijau, yang ni putih merah. Yang tu kulit merah, yang tu putih melepak. Jadi tak payah. Kenapa? Kerana itu semua adalah merupakan kebesaran Allah Ta'ala. Allah sengaja buat berbagai-bagai bangsa supaya apa? Lita'arafu, supaya saling kenal mengenal antara satu sama lain. Ini supaya kita kenal rasa kebesaran Allah. Oh ni tengok muka memang tahu dah dia Jepun. Ada negeri dia. Tengok muka ni memang kena dah ini orang Afrika. Jadi untuk apa? Menandakan kebesaran Allah. Kalau Tuhan buat bangsa manusia ni sebangsa saja, kita akan cakap pula Tuhan ni tak erti ke buat bangsa lain? Buatlah pattern lain sikit ke, ini pattern sama je. Jadi kita kata tak pandai pula. Sekarang Tuhan tunjuk, aku boleh buat semua. Nak buat macam mana? Yusawwirukum fil arhamikum, mewajahkan kamu, mentaswirkan, membentuk wajah kamu dalam rahim ibu kamu. Allah bentuk kita dalam rahim ibu melalui genetik bapa dan ibu. Itu mana Allah Ta'ala yang tentukan dia. Jadi semua tu daripada Tuhan. Dia berturun bersama dengan keturunan ibu dan bapa tadi. Wajah, perangai, DNA dia tu lah, mana perangai, tingkah laku, sifat. Jadi turun semua. Kadang-kadang ada anak tak serupa dengan ayah dia, tak sama dengan mak dia, perangai pun lain. Kadang-kadang kenapa? Dia turun daripada datuknya. Mengikut kajian sampai kepada beberapa datuk di atas. Kadang-kadang tak sama dengan mak, tak sama dengan ayah, rupanya sama dengan nenek hari itu. Jadi itu semua keturunan yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi sekarang kita pula ada ilmu baru pula, iaitu ilmu berkenaan dengan DNA. Maka itu menunjukkan lagi, menzahirkan lagi akan kebesaran Allah Ta'ala. Bagaimana Allah
mencipta manusia dan mewajahkan manusia. Jadi makna Allah yang buat wajah, yang menentukan wajah tadi. Jadi kita tak payah rasa banggalah, sombong. Tak payah sombong. Sombong sebab kita kulit putih, orang tu kulit hitam. Tak payah sombong. Kulit tak ada apa kelebihan kecuali bertakwa kepada Allah. Jadi sebab itu kulit putih pun kalau jahat masuk neraka. Kulit hitam, sahabat Nabi dengar suara dia, gesekan suara dia berjalan kaki terdengar di dalam syurga. Lalu Nabi bertanya kepada Bilal, Nabi berkata pada sahabat, aku terdengar suara gesekan kaki Bilal berjalan di dalam syurga. Walah Bilal ni paling hitam di kalangan para sahabat, paling hitam, tapi suara kakinya berjalan terdengar di dalam syurga. Jadi tu ada sahabat Nabi pula, yang apa ni, keturunan Nabi yang putih serupa Nabi, Abu Lahab masuk neraka. Suhaib Ar-Rumawi yang putih kemerahan datang daripada Rom masuk surga. Sulaiman Salman Al-Farisi keputihan kekuning-kuningan, putih kekuning-kuningan masuk surga. Ada lagi yang putih lebih daripada itu masuk neraka. Jadi tak tentu. Kenapa? Bergantung kepada takwa. Jadi kita ni tak payah dah besarkan soal bangsa, soal keturunan puak-puak. Ini kadang-kadang kita besarkan puak, itu cara jahiliah. Jahiliah tu dia ada kabilah ataupun tribe. Dia ada tribe dia. Maknanya itu tak jadi. Maknanya itu amalan jahiliah. Bangga. Jadi kita tak payah hidupkan semangat berpuak dan semangat berkaum. Jadi mana tak payah puak-puak, tak payah kaum-kaum. Jadi itu ajaran Nabi. Kecuali yang memberi kelebihan hanyalah takwa. Kata Nabi, siapa bertakwa maka dia akan dapat kelebihan. Jadi itu makna kata Nabi. Apakah aku sudah menyampainya? Para sahabat berkata sudah. Jadi Nabi pun pesan. Nabi pun tanya, wahai sahabat semua, bersaksilah bahawa aku telah menyampaikan. Lalu sahabat semua berkata, ya sadaqta ya Rasulullah, benar kamu wahai Rasulullah. Ini makna Nabi itu tabligh, menyampaikan dia. Dan Nabi amanah. Hak mana Allah suruh sampai, Nabi sampai. Itu amanahnya Nabi. Dan itu sampai semua. Tak. Hak mana Allah tak suruh sampai, Nabi tak sampai. Apa hak nak Allah Ta'ala tak beri Nabi sampai? Mana kita tahu dah tak sampai. Jadi mana? Jadi jangan nak korek. Ni macam-macam korek. Kita ni Melayu pula suka cari benda hak Allah dan Nabi tak suruh. Hak Allah dan Nabi suruh, itu kita sibuk cari. Kita sibuk tinggal. Allah suruh belajar ilmu fardu ain, tak nak. Allah suruh belajar ilmu fiqh, beramal, baca Quran, bertajwid, tak nak. Allah suruh kenal tauhid, tak kenal. Tu dia pergi cari ilmu hak pelik. Ilmu pelik. Dulu dia jengka, zaman dulu lah, ada satu ilmu tu tua pada Tuhan Sari. Cari hak pelik tu. Ada lagi cari, dia kata Tok Guru dia tanya dia, nak tunjuk hebat ni Tok Guru ni. Dalam alif lam itu, alif lam kita tulis alif lam kan. Dia punya apa ni, rupa tu, kerangka tulisan alif lam. Dalam alif lam tu kan ada bersilang, lepas tu ada bulat, ada lubang dia. Baik, dalam lubang itu ada apa? Dia tanya kita. Kita pemana tahu. Dia kata kalau nak tahu, Tok Guru aku tahu. Mari kita pergi mengaji dengan dia. Mengaji. Kita kata pukul berapa? Pukul 2:30 malam. Tak main kuliah maghrib ni, tak main. Main tengah malam. Kita tanya kenapa mengajar tengah malam? Dia kata mengajar tengah malam lah, free sikit. Dah tu petang Tok Guru buat apa? Tok Guru tengok drama dulu petang. Ini makna jadi jalan sesat semuanya. Cari jalan sesat. Cari ilmu pembacaan tu. Nak cari ilmu fardu ain dah lepas, baru kita cari ilmu fardu kifayah. Fardu ain tak lepas, selesaikan fardu ain. Walaupun serentak dengan ilmu kifayah belajar, tapi fokus pada ilmu fardu ain. Sebab yang akan ditanya ilmu fardu ain. Ini cari macam-macam. Cari ilmu tasawuf dalam-dalam. Fardu ain tak lepas lagi. Fardu ain.
tak lepas lagi. Cara dah bagaimana nak niat, nak salat, nak ambil wuduk dengan sempurna. Tapi sibuk dah zikir tu, bincang alam malakut jabarut. Malakut jabarut itu alam ahli-ahli rohani belaka tu. Telah bincang soal-soal wali abdal dan wali kutub. Tanya tajwid, tonggal langgang terus dah. Wa aufau bi ahdi ufi bi ahdikum iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Belajar tasawuf. Ada orang panggil kena tipu ke setan. Kita kena tipu ke setan. Setan memang nak kita begitu. Dia tinggal fardu ain. Jadi belajar fardu ain. Kalau nak belajar fardu kifayah, serentak dengan ilmu fardu ain. Ini cara zikir pelik-pelik. Ada satu orang tu dia berzikir banyak. Dia kata dia ada satu amalan boleh menyebabkan memahami percakapan binatang dan binatang memahami percakapan dia. Hebat. Ada tu dulu pernah satu ketika di negara Arab lah, bawa balik ke Malaysia. Dia kata apa? Baca kul huwallah 1000 kali sehari selama 40 hari. 1000 kali sehari. Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000 kali sehari selama 40 hari. Lah habis 40 hari boleh faham binatang cakap. Cari pelik-pelik. Kalau kita tanya pula, buat apa tujuan faham binatang cakap? Buat apa? Susah, menyusahkan kita ada lagi. Buat balah dengan binatang. Molek-molek duduk tenang molek, ni balah ke binatang. Sekarang okey, kita lalu dekat dengan binatang, tak ada apa. Tapi kalau kita berjalan faham bahasa binatang, macam mana? Lalu dekat dengan lembu, lembu kata bodoh. Tak keberambat pula kita dengan lembu. Balik rumah dengan kucing pula balah. Jadi tak ada pasal. Apa kelebihan? Tak ada apa lebih. Baik kita zikir, baca qul Allah kerana Allah. Kenapa baca qul Allah banyak sangat? Suka sangat baca qul Allah. Sebagaimana seorang sahabat Nabi ni dalam satu permusafiran dengan sahabat-sahabat lain, maka dia ni dipilih jadi imam sebab bacaan dia sedap. Tapi dia ni jadi imam, setiap rakaat dia baca qul Allah. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, lepas tu Alam Nasrah, lepas Alam Nasrah qul Allah. Rakaat kedua pula baca Fatihah, lepas Fatihah baca Li'ila fi Quraisyin, lepas Li'ila fi Quraisyin qul Allah. Qul Allah saja dia baca, lepas daripada surah-surah lain. Lalu sahabat lain rasa pelik sebab tak pernah dengar Nabi buat. Maknanya kira bid'ah lah sebab Nabi tak pernah buat. Lalu balik daripada musafir cerita ke Nabi. Nabi kata baik, cuba panggil dia. Panggillah sahabat tadi. Nabi tanya dia, kenapa kamu dengar cerita baca qul Allah setiap rakaat? Sebab Nabi sendiri tak pernah suruh, Nabi sendiri tak pernah ajar. Lalu kata sahabat tadi, ya Rasulullah, bila aku baca qul Allah, aku cinta sangat kepada surah itu. Kerana surah itu mengesakan Allah, menyucikan Allah daripada kesyirikan. Lalu aku suka dan cinta sangat dengan surah itu. Lalu Nabi berkata, orang yang mencintai suatu, seseorang itu bersama dengan suatu yang dicintainya di dalam syurga nanti. Maknanya Nabi tak larang. Bahkan Nabi kata, kalau begitu kamu akan bersama dengan qul Allah di dalam syurga. Jadi baik kita baca kerana qul Allah, bukan kalau nak faham binatang cakap. Jadi maknanya, jadi jangan orang panggil jangan terbelik dengan perasaan kita sendiri. Sengaja nak cari ilmu yang pelik-pelik, sedangkan ilmu fardu ain tak lepas lagi. Ini sibuk cari ilmu hak pelik-pelik. Yang fardu kifayah, yang kadang-kadang tu bukan fardu kifayah pun, cari juga. Jadi sebab tu kena berawasilah kita, kerana syaitan dia pandai nak perhabis masa kita. Macam kita jawab soalan periksa. Jawab soalan periksa, kan suruh jawab soalan mudah dulu, supaya kalau masa tak sempat, kita dah jawab hak mudah, dan dah tentu hak mudah tu betul, dan dah tentu dapat markah. Katalah soalan ada 100, kita jawab hak mudah 80, hak susah 20. Sekarang kita selesai jawab 80, hak susah dah fikir, tiba-tiba sempat siap 3 je, waktu dah habis. Okey, Alhamdulillah, sekurang-kurangnya dah ada dah 80 markah. Ini dah pergi jawab hak susah dulu, hak 20 tu. Fikir punya fikir. Akhir sekali cikgu kata, okey, tutup kertas dan bolpen letak di atas meja dan sila berhenti kerana masa sudah pun habis.
satu soalan pun tak dapat nak jawab. Jadi kita jangan jadi terbelik begitu. Jadi kita sekarang cari ilmu-ilmu yang fardu ain. Jadi mana fardu ain dulu. Baik, insya-Allah kita berhenti setakat isyak saja. Mengikut SOP dia. Jadi okey ke? Maghrib hingga isyak sahaja. Itu okeylah. Peraturan dalam musim kita PKPP ni. Jadi bagus. Kenapa? Kerana bila maghrib hingga isyak sahaja, maka semua tenaga pengkuliah tidak sempat letih dan penat. Jadi berhenti isyak, berhenti tu. Itu dia. InsyaAllah kita pun nak balik awal. Bila balik awal boleh tidur awal, boleh pasti bangun tengah malam. Jadi bangun ibadah tengah malam. Ini kita sekarang mungkin tengok gaya macam ada orang kata ada gelombang ketiga COVID. Maka setiap orang bangun tengah malam solat hajat. Solat hajat. Mohon kepada Allah. Allah je yang dapat mengawal dia, memberhentikan dia. Dia sama dengan jin juga. COVID ni, kuman dia, virus dia lebih bukan jin juga. Sebagaimana syaitan kita tak nampak, dia pun kita tak nampak. Lalu syaitan kita tak nampak, kita minta berlindung dengan siapa? A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Aku minta berlindung daripada syaitan yang derjam. Maka COVID pun begitu. Minta pertolongan Allah di samping mematuhilah SOP yang ada. Jadi makna macam kita tadilah. Macam kita tadi minta berlindung dengan syaitan. Lepas tu ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya larilah daripada syaitan. Jangan duk pergi berkawan dengan orang yang pera syaitan. Yang itu kita dengan COVID ni ikhtiar. Setakat kita boleh ikhtiar. Baki lagi tu kita serah kepada Allah Ta'ala. Allah yang Maha berkuasa. Kita nak lawan benda tak nampak bukan senang. Nak lawan benda tak nampak, yang kita tak boleh nak lihat dia. Jadi sebab itu minta berlindung. Jadi bangun tiap-tiap malam berdoa kepada Allah. Allahumma rfa'anna hazihil bala. Wahai Tuhan, angkatlah daripada kami akan bala ini. Jadi insya-Allah kita sambung. Kemudian Rasulullah bersabda, hari apakah ini? Mereka menjawab, hari haram. Baik, insya-Allah sekadar itu saja. Dan belum pada itu saya nak sebut sikit pada tuan-tuan. Ada satu buku, saya bawa buku untuk tuan-tuan beli. Bawa buku untuk tuan-tuan beli. Dapatkan buku ini. Buku ni tak ada dalam pasaran. Sebab buku ni diedarkan oleh Pertubuhan Muafakat Pondok Se-Malaysia. Pertubuhan Muafakat Pondok Se-Malaysia, sebuah NGO yang menggabungkan semua pondok-pondok yang ada di Malaysia dan tok-tok guru pondok yang ada di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi PMPS, Pertubuhan Muafakat Pondok Se-Malaysia. Kebetulannya pengurusinya saya. Orang beri amanah saya jadi pengurusi. Jadi kita tubuhkan berbagai-bagai unit untuk program ini. Program besar lah. Dan insya-Allah akan dilancarkan oleh Perdana Menteri pada akhir bulan 10 ni. Jadi insya-Allah kita lancar. Jadi kita ada beberapa unit. Ada unit akid. Jadi ditulis oleh pengurusi unit akid PMPS, Tengku Yusof. Dia pengurusi dan telah menulis banyak buku berkenaan dengan sejarah ulama-ulama pondok di seluruh Malaysia, termasuk juga di Indonesia, mana ulama-ulama Melayu. Jadi tajuk buku ni Tok Kenali dan Sahabatnya jilid 2. Jilid 2 dah ni. Jadi kita sila dapatkan buku ni. Jadi sambil-sambil kita baca bersama dengan 23 orang ulama lain. Jadi Tengku Yusof ni diturun ke lapangan. Begitu juga kita akan terbit kaedah juga, iaitu Kemasukan Islam ke Pahang. Ditulis oleh Ustaz Muhammad Redha. Beliau juga jawatan kuasa bahagian akid PMPS ini. Jadi buku tu tebal dia hampir 1000 muka surat. Buku Kemasukan Islam dan Sejarah Ulama di Pahang. Jadi ini perlu didapatkan oleh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, buku ni ada kat luar nanti, saya tak tahu pintu mana. Jadi tuan-tuan dapatkan buku ni balik buat koleksi library rumah kita masing-masing. Harga dia di RM35, kertas licin tebal. Jadi maknanya dapat. Tak bawa duit boleh ambil, bawa balik dulu. Lepas tu back-in lah. Lepas tu back-in. Yang penting tuan-tuan bawa balik baca. Walaupun kalau terlupa kira halal, dan mustahil terlupa kalau baca. Kalau tak baca jadi terlupa. Jadi insya-Allah dapatkan buku ni untuk pengetahuan kita. Wallahu a'lam.